A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada doktor kerana sudi menerima pelawaan saya untuk bersembang dalam Dakkas. Terima kasih banyak-banyak. Satu perkara yang sangat memujakan ya. Terima kasih kerana menjemput saya ke Dakkas untuk sesi sembang-sembang ni. Ini cerita apa ni Hakim? Ya, okey. Cerita dia doktor. Sebelum ni saya hanya mendengar je nama doktor ni. Doktor Jamil, Doktor Jamil, Doktor Jamil. Sehinggalah 2-3 tahun ni ditakdirkan doktor balik ke kampung dan di situlah saya rapat dengan doktor. Jadi cerita doktor daripada asalnya orang kampung saya tak tahu. Asalnya kampung Tebuk Umfrat. Ya, betul. Jadi sampailah keluar. Jadi macam tak kenal ni orang Tebuk Umfrat ke bukan. Jadi boleh permulaan ni boleh tak doktor kongsikan latar belakang doktor sedikit? Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, pertama-tamanya saya dilahirkan kira-kira 68 tahun dahulu di kampung Tebuk Umfrat. Di kampung Tebuk Umfrat ni. Saya di rumah kan? Di rumah kedua ibu bapa saya, almarhum ayah dan almarhum ibu saya di kampung inilah, kampung Tebuk Umfrat ini. Saya dilahirkan sebenarnya pada malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat pada 11 Zulhijjah. 11 Zulhijjah tahunnya tahun 56 tahun 56. Tahun masihnya saya lupa. Saya lupa. Tapi malam Jumaat dia orang Jawa, saya orang Jawa. Orang Jawa ni dia ada kalender dia sendiri tau. Hakim tahu. Dia minggu dia ada 7 hari lah. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 7 kan. Tapi dia ada lagi Jawa ni. Dia panggil Pon, Paing, Kliwon, Leki, Wage, ada 5. Oh ya, saya nak dengar. Saya dilahirkan pada Jumaat Legi. Legi tu dia perkiraan macam Isnin, Selasa, Rabu tu lah. Macam tu lebih kurang. Tu halus je, Jawa halus. Bukan, itu memang kalender Jawa. Memang standard. Kalender Jawa ni ada. Di Jawa ni satu satu bangsa, satu budaya di tanah Jawa sana. Dia adalah bangsa, dia bukan etnik, bukan apa, tapi bangsa Jawa. Bangsa Jawa. Saya ada buku namanya buku Bangsa Jawa. Dia ada kalender dia sendirilah. Tapi itu cerita panjang lah. Sekarang lagi? Sekarang dah jarang digunakan. Orang tua-tua kita, ibu saya, ayah saya dulu, dia guna tu. Saya dilahiran itulah pada kira-kira 68 tahun dahulu. Sekarang 68 lah maknanya. Maksudnya zaman tu kalau lahir kat rumah tu biasa doktor kan? Biasa. Saya memang dengan dukun kampung. Tak ada lagi klinik, tak ada. Jururawat pun tak ada. Jururawat pun tak ada. 1956 tu belum merdeka lagi. Merdeka 1957 kan. Setahun kemudian baru merdeka. Saya dilahirkan dalam tahun 1956. Jadi di kampung Tebuk Umfrat ni, sebagai anak kampung yang membesar bersama-sama dengan adik-beradik saya patutnya ada 10 adik-beradik, tapi 2 meninggal ketika kecil dan saya hidup dengan 8 beradik lah. Tapi 8 beradik tu yang agak rapat dengan saya yang 3 lah, sebab 3 atas bawah. 3 bawah. Saya nombor anak yang ke-6. Bawah saya ada 2 orang. Jadi sebab yang lain tu dah bersekolah. Sekolah kebangsaan Tebuk Jawa. Jadi kakak saya yang sulung pula dia tak lama sebab tu saya kahwin. Jadi kami bertiga lah dibesarkan di kampung ini. Mengaji di kampung ini, pandai Quran di kampung inilah, sama dengan Imam Habib, Tuan Haji Habib. Imam Habib masuk Kota Kampung dah?
Belum lagi. Di Belum imam, lagi. di Masjid imam. imam, di imam masjid. Di imam masjid kampung ini mulai tahun 1955. 1955, saya 56, maknanya saya membesar tu dia dah jadi imam lah. Ketua kampung ni siapa masa tu? Sebelum masa tu ketua kampung ini 1955 itu ialah Haji Anwar. Haji Anwar Yusof arwah almarhum Haji Anwar Yusof. Kalau yang namanya Haji Mufrad tu doktor sebab jumpa? Itu awal start jumpa. Tak jumpa? Haji Mufrad, Kiai Mufrad itu dia 1914 dia pengasas kampung Tebuk Mufrad ini. Dia buka hutan, dia buka kampung ini menjadi kampung dan dibina surau di tapak masjid sekarang. 1914, 1932 dibuat masjid yang sekarang ni. Di tapak yang samalah. Jadi 1932 sampai kemudian saya lahir 1956. Maknanya saya ni anak haji, okay? Sebab ayah saya datang berhijrah ke kampung ini tahun 1935, beberapa tahun selepas masjid ini dibina, 2-3 tahun selepas masjid dibina, dengan membeli tapak tanah ini. Selepas itu dia di kampung ini dia menjadi ahli jawatankuasa masjid dan sebagai sama-sama membina masjid itulah yang baru tu. Dan tahun 1955 ayah saya pergi haji. Balik haji dapat saya. Maknanya dia balik, saya tadi kan dilahirkan dalam bulan 11 Zulhijjah tahun 96, ayah saya 55. Jadi setahun ayah saya balik haji dapat saya. Jadi saya ni anak haji lah. Anak haji. Hebat sikit lah. Ada special sikit anak haji. Jadi saya kemudian saya membesar di kampung ini, kemudian bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tebuk Jawa daripada darjah 1 hingga darjah 6, 63 hingga 68, 6 tahun. Kalau tadika ada? Masa tu tak ada tadika lagi. So maksudnya terus darjah 1? Terus darjah 1. Okay. Belajar membaca, menulis apa semua tu daripada darjah 1 tu lah. Bermula darjah 1 tu je. Sebelum tu tak pandai. Sebelum masuk, sebelum kami, saya lah terutama saya, tu macam abang-abang saya juga, masuk sekolah tu belum pandai cakap Melayu. Masa cakap Jawa. Oh yes. Betul. Dulu dalam tahun 1955 lebih lagi belum merdeka kan. Tapi saya masuk sekolah darjah 1 1963. Saya masih ingat lagi ya kan. Bila di sekolah kebangsaan Tebuk Jawa tu saya bersolat Jumaat di Masjid Tebuk Jawa. Khutbah Jumaat tu dalam bahasa Jawa. Khutbah memang dulu macam tu. Kampung ini kampung orang Jawa. Basically kampung Jawa. Orang Banjar sedikit, orang Kampar sedikit. Kampung ini khutbah Jumaat tu dalam bahasa Jawa. Teksnya teks Jawa. Jawa juga. Cuma dia tak gunakan bahasa Jawa dengan tulisan Jawa ono coroko tu. Dia dah tulisan Jawi lah. Jawi. Jawi lah. Sebab tu tulisan Jawi tu dia tulis Jawi tapi bunyinya bunyi Jawa. Sebab itu Hakim kalau tak tahu, ini menarik ni. Mungkin orang tak tahu. Dulu khatib dengan imam masjid tu orang berbeza. Ya. Diasingkan. Ya, jawatan yang berbeza. Ini jawatannya khatib, ini jawatannya imam. Almarhum ayah Ustaz Darno tu, dia khatib. Bukan imam. Dia bukan imam. Imamnya Imam Pak Kabib. Ada lagi imam siapa ya sebelum tu? Maksudnya ayah saya tu dah lama lah. Oh lama dah. Saya ayah akhir tu je dia jadi imam, pembantu imam. Tidak. Pada maknanya ialah maksudnya bila dah pindah ke sini buat rumah ni di kampung ni. Ialah kira awal jugalah dia. Ialah kira awal. Masa tu masa zaman Kiai Mufrad jadi imam kampung ini, imam yang pertama masjid tu. Khatibnya bukan dia, imam. Dia bukan khatib. Sebab apa? Kenapa? Menarik ya, mengapa? Menarik ya. Kenapa asing? Sebab apabila kampung ini sudah ramai orang-orang bukan Jawa, jadi mereka tak fahamlah bahasa Jawa. Ada orang Banjar, orang Kampar, orang Melayu. Jadi dan kita pun mula merdeka 1957 kita merdeka kan. Bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu.
bahasa Melayu, jadi rakyat di sekolah sebagai bahasa rasmi ialah bahasa Melayu. Jadi tak bolehlah lagi guna bahasa Jawa. Tapi ada juga sesekali guna bahasa Jawa dalam khutbah itu. Tapi Jawa tu lama tak Doktor zaman tu? Saya jumpa tak lama. Saya jumpa khutbah dalam bahasa Jawa tu tak lama. Saya ingat tahun 68, 67 tu dah habis dah tak ada dah tak pakai dah. Sebab maknanya kan lebih-lebih lagi setelah merdeka. Dan setelah pembentukan Malaysia mungkin 1963 kan. Jadi tinggal sikit-sikit lah bagi orang-orang lama tu, macam kalau buat Jawa tu kiai-kiai yang lama tu dia tulis Rumi pun tak boleh. So dulu Jawi lah, tapi dia lebih selesa menggunakan bahasa Jawa. Sebab itu bila masa bertukar, jadi khatib itu adalah orang-orang seperti ayahanda. Sebab dia orang yang belajar sekolah agama. So dia terdedah kepada bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu, betul. Dia pun dah tak pandai guna bahasa Jawa. Betul. Macam kita Haji Hairi, dia antara khatib yang Haji Hairi? Haji Hairi tu khatib. Kemudian siapa lagi ya? Khatib yang pertama zaman Kiai Mufrad tu ialah Pak Yahmin. Yahmin ni ayah pada Pak Badri. Di sanalah Pak Yahmin tu khatib yang pertama. Imamnya Kiai Mufrad, dia punya khatibnya ialah Yahmin. Kemudian apabila Kiai Mufrad keluar dari kampung ni, hijrah keluar bersama keluarga dia, dia diganti oleh Imam Rabingan. Siapa Rabingan ya? Rabingan. Pak Rabingan yang ayah kepada Hilal Rabingan, Muharram Rabingan. Rumahnya sebelah suyut, rumah yang kosong. Sebar rumah Pak Karim yang kosong tu. Tak jumpa, memang tak jumpa. Itu pun imam. Dia datang ke sini dalam tahun 1945. Setelah Pak Mufrad keluar 1942, dia penggantinya ialah Imam Rabingan. Bila Imam Rabingan uzur, masa tu dia kait kelapa, mata dia tertimpa mangga kelapa. Mangga kelapa yang dia punya macam tu tercucuk mata dia. Buta. Taklah buta, sebelah dia jadi macam meraba, tak nampak lah. Jadi 1995 Pak Kabib balik daripada pondok pengajian di Kedah. Dia lah menjadi imam dia. Selepas tu beberapa orang lagi lah. Dan selepas itu Pak Kabib jadi ketua kampung kan. Okey, 1963 saya masuk darjah 1 di Sekolah Kebahasaan Tubuh Jawa. Sebelah petang sekolah agama Tubuh Mufrad. Tapi saya masuk sekolah agama agak lewat sikit. Tak tahu kenapa, entah saya dulu darjah 2 ke darjah 3 saya baru masuk. Saya darjah 3, 4, 5 saya keluar. Saya dah ponteng lah masuk sekolah agama. Lepas tu tak macam mana dulu agama kuat dah dulu. Memanglah kuat, cuma saya je. Saya je lah. Saya je yang tak tahu macam mana masa tu kan. Okey, sampai tahun 98 saya masuk ke sekolah Munshi Abdullah. Tingkatan 1. Sekolah Munshi Abdullah tingkatan 1 bersama dengan beberapa orang lah kawan. Masa tu tak banyak ke sekolah menengah tu? Sini je satu je. Munshi Abdullah satu je. Lain-lain tak ada? Lain-lain di Sarawak Bernam, satu, Sarawak Bernam, Sungai Besar. Itu je. Sarawak Bernam ada 2, Engku Aziz dengan Star Putra. Tu lama juga. Tu lama. Engku Aziz tahun 64. Dia kalau zaman sekarang kita ada sekolah sains ke sekolah apa, dulu tak ada? Ada. Saya di sekolah Munshi Abdullah tingkatan 1, 2, 3 je. Selepas SRP, dulu SRP ya, sejarah rendah pelajaran, keputusan saya agak baik. Saya dapat aliran sains dan saya kena pindah ke sekolah Engku Aziz Sarawak Bernam. Masa tu Munshi Abdullah tak ada lagi sekolah aliran sains. Jadi rakan-rakan yang agak baik keputusan SRP-nya kena pindah ke sekolah Engku Aziz aliran sains kata 4 dan 5. Jadi saya ke Engku Aziz tahun 1973, 72 tingkatan 4, 73 tingkatan 5 sampai SPM. Alhamdulillah Hakim, seluruh sahabat berenam ini tak tahu ini memang rezeki Allah lah. Seluruh sahabat berenam saya seorang je dapat grade 1 SPM.
Maksudnya grade 1 berani cemerlang lah masa tu? Ya, dia dulu dia ada lulus gagal SPM ni. Okay. Lulus dengan grade 1, grade 2, grade 3. Grade 1, 2, 3 kira lulus. Tapi grade 3 ni susah lah nak naik tingkatan 6 ataupun nak masuk universiti ke ambil diploma ke susah lah. Selalunya dia grade 1 dan grade 2 je. Grade 3 tu masih lulus, mana dapat sijil SPM. Grade 4 dia sijil am pelajaran dia panggil. Dia antara lulus dengan tak lulus lah. Tak tahu macam mana saya didik macam tu. Antara lulus tak lulus. Tapi yang gagal betul grade 9 dia panggil. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 9. Grade dia 7, 6, 7, 8 tak ada, 5 tak ada. Tapi terus grade 9. Grade 9 tu fail lah. Fail. So maknanya dia kalau dia kena ambil lagi lah. Kira mengulang. Dan ramai juga rakan-rakan saya yang mengulang ambil SPM untuk tujuan pekerjaan dan sebagainya lah. Ada juga yang mengulang tu dia dapat grade 1 atau grade 2, dia dapat naik kemudian dapat kerja balik lah saya. Doktor. Ya. Masa sekolah SUA tu, ya. Munshi kira berulang lah doktor ya? Dekat je, berulang lah. Naik apa dulu? Basikal? Basikal lah. Naik basikal dan jalan raya ni masih tanah merah lagi. Belum tanah merah lagi. Saya rasa masih tanah liat lagi. Ya. Tanah merah pun. Jalan besar tu pun sama? Jalan besar sana pun tak lama lepas tu ditar lah. Dulu masa saya kecil-kecil kalau pergi ke Sungai Tawar, pegang Sungai Tawar tu dia jalan kerang. Jalan tanah jalan biasa ni dia tak ditabur tanah merah lagi, ditabur kerang. Yang tabur? Kulit kerang. Yang tabur? Orang kampung lah. Orang kampung beli kerang banyak-banyak, pergi kulitnya tabur. Tabur gitu. Jadi kulit kerang faham lah kalau naik basikal kalau kena apa ni. Tajam lah, pacet lah bantayan. Munshi? SUA pun kebetulan dia ada asrama. Dia ada asrama tapi entah macam mana saya tak dapat duduk asrama. Waktu itu mungkin sebab saya begini tau, okay? Sebab saya SRP saya dapat 13 aggregate. Dulu aggregate dipanggil. Aggregate ni kalau grade A SRP dia ada macam tadi juga macam SPM, grade A, grade B, grade C itu lulus. Grade S itu tak macam tadi grade 4 tadi kan. Itu kira tak lulus lah. S dia panggil S. Tak tahu apa S tu apa stand for what, tak tahu apa tak tahu. So S tu tak lulus. Dia tak boleh naik tingkatan 4. Tak boleh naik tingkatan 4. Oh ya. Dia kena ulang SRP tingkatan 3. Ramai kawan-kawan saya yang mengulang tingkatan 3. Jadi saya pergi ke sana, saya dekat grade A itu dia mengikut aggregate. A tu aggregate tu macam mana dia kira? Okay. Dia kira mata pelajaran terbaik, 6 mata pelajaran terbaik. Kalau katalah bahasa Melayu 1, bahasa Inggeris 2 atau 3 dan seterusnya kan. So 6 mata pelajaran terbaik tu dikira jumlahnya berapa? Kalau lebih daripada 24, jumlahnya itu lebih 4, katalah 4 semua 4 kali 6 24 kan? Itu grade A. Kalau ada yang lebih sikit 25 dah grade B. Macam begitu juga dikira maksudnya untuk lagi sikit lagi baik. Lagi baik. Jadi yang saya tadi SRP saya dapat 13. Baik ah. Baiklah. Sebab jauh daripada 24 kan. Kawan-kawan yang senior daripada saya grade 13 itu atau 15 tu dapat masuk asrama penuh. Jadi saya ingat saya confident lah saya dapat asrama penuh. Saya tak masuk, saya pergi ke SUA tu saya tak minta asrama. Saya pergi ke SUA tu saya pergi belajar naik basikal dengan Haji Yaakob. Naik basikal. Sini ke Sabak naik basikal. Dari sini? Ya, betul. Daripada sini kampung ni ke sungai ke Sabak tu lebih kurang dalam 7 km lebih Lebih rasa. Ikut ni lah jalan dalam pagi-pagi lepas subuh tu pergi naik basikal sampai sekolah. Hari-hari begitu. Hari-hari. tapi oleh kerana bila saya tengok kawan saya Haji Yaakob tu dapat sekolah bersama penuh Jinan. Jinan apa tu? Sekolah Menengah Sains Sekolah Sultan Abdul Alim Jitra Kedah. Dipanggil Jinan lah. Jinan. Asrama penuh lah. Yaakob kampung ni dia orang bukan, dia orang yang kedua lah. Yang pertama Haji Suyut. Haji Suyut dapat Alam Syah. Asrama lagi baik lah. Haji Suyut tu bagus. Haji Suyut tu dapat. Itu sebaya tu. Suyut atas kami. Atas. Haji Suyut atas kami. Jadi saya mau tak mau terpaksa teruskan jugalah di
SUA tu, Sekolah Angku Aziz, Haji Yaakob ke Jitra. Jadi saya berulang sendirian lah sekarang. Selepas tu, sebelum tu dengan Haji Yaakob. Lepas tu Haji Yaakob dalam... Maksudnya Yaakob tu dapat zaman bila? Dalam 2 bulan atau sebulan lebih lah. Lepas guna SRP lah? Guna SRP tu, kami berulang alik ke Sekolah Angku Aziz Sarawak. Dia dapat, dah menunggu, dia dapat 10 aggregate. Dia lebih baik lah. Lagi power. Lagi power. Yaakob lagi power. Yaakob lagi power. Tapi doktor mohon juga ke tak? Dia dulu tidak mohon. Dulu ditawarkan. Sekolah sama pun ditawarkan. Tak macam sekarang. Sekarang memohon kan. Dulu ditawarkan. Jadi, saya terus di sekolah tu. Sampai SPM? Sampai SPM. Masa tingkatan 5 saya dapat asrama. Baru tingkatan 4 saya dapat. Sebab saya keputusan dia baik kan. Saya punya kira okey lah. Kira cikgu guru besar pengetua pun nampak kemajuan saya. Saya dapat asrama. Kemudian sampai tingkatan 5 SPM saya di asrama. Itulah saya belajar dengan rajin lah. Saya boleh kata saya memang rajin belajar lah. Subjek yang saya minat pada waktu itu ialah matematik dan fizik. Doktor, SAS Tebuk Mufrad ke Sabak 6 7 km. Masa tu tak ada rasa malas ke? Nak pergi sekolah? Tak ada rasa malam. Sebab ini satu lagi motivasi. Seronok juga motivasi selalu saya bercerita dengan orang. Ayah saya, dia punya orientasinya ialah pendidikan. Orang pertama menghantar anak sekolah di kampung ini ke sekolah Tebuk Jawa tu, ayah saya lah, almarhum ayah saya. Dia hantar 3 anak sekali. Anak nombor 2, nombor 3, nombor 4. Anak pertama perempuan, kahwinkan. Umur 11 tahun ke 12 tahun dah kahwin. Tapi anak kedua laki-laki. Sadali, Mak Noh, Yusof. Dia ni dihantar serentak sekolah satu pada hari apa? Kampung ni tak ada lagi orang hantar anak ke sekolah. Maksudnya masa tu sekolah tak wajib pak? Tak wajib. Sampai sekarang sekarang ni ya, sekolah wajib ni, pendidikan wajib sampai 15 tahun, umur 15 tahun sekarang ni je. Dulu tak wajib. Ramai yang maksudnya majoriti tak sekolah lah. Tak sekolah. Dulu orientasinya kampung inilah bekerja. Sebabnya bekerja macam orang-orang ayah, almarhum ayah Hakim Ustaz Darno tu, orang-orang yang memilih belajar dan menjadi guru. Tetapi pada waktu itulah 1970-an, 60-an kan, terutama 60-an sekolah tu diasaskan dalam tahun 1955. Sekolah Kebang Tebuk Jawa 55 ke 55 diasaskan. Di mana waktu tu tak ramai orang hantar. Jadi orang yang memilih untuk belajar ni, bersekolah ni, dianggap sebagai orang-orang yang macam mana ya? orang yang tak nak kaya lah. Sebab dulu orientasinya kalau bekerja lebih kaya daripada makan gaji. Sebab kalau menjadi guru agama ke, guru sekolah kebangsaan ke, gajinya baru RM70 lebih dia. Sebulan? Ayah Hakim tu gaji dia dalam RM60-70 sebulan. Nak makan apa? Kalau kerja? Kalau kerja lebih, 100 lebih punya. Mesti dapat. Kerja kait kelapa, apa. Tapi teruk lah. Tapi dapat duit banyak. Orang yang buat rumah besar-besar apa, dia orang-orang yang bekerja kampung. Orang yang bekerja makan gaji sebagai guru atau apatah lagi kerani berapa je. Kerani ke, jadi pion ke, tak banyak. Atau penjaga ke, tak banyak. Jadi orientasinya ialah pendidikan. Doktor. Sekarang remaja ni banyak masalah doktor. Masalah remaja masa tu apa doktor? Bagus. Masa remaja pada waktu itu ialah sebagai kawan-kawan semasa dalam tahun, kalau remaja saya ialah daripada darjah 6, darjah 5, 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Tingkatan 4 saya dah pindah ke Sabak Penam. Di kampung ni saya tak berapa pernah kecuali masa cuti je lah. Lepas tu saya ke sekolah Alam Shah Asrama Penuh di tingkatan 6 di Kuala Lumpur. Lepas SPM sebab saya pelajar terbaik tadi kan. Jadi saya tinggalkan kampung ni, kalau nak dikira lah 1974 itu saya dah keluar dari kampung ni. Tapi masih balik kampung lah, cuti sebagainya. So saya nampak masalah di kampung ini pada waktu itu ialah
motivasi untuk belajar tu kurang. Contohnya tidak ada. Contoh yang berjaya dalam pendidikan itu tak ramai. Jadi bila contoh itu tidak ada model, saya pun jadi orang baru selepas SPM masuk tingkatan 6, orang tak nampak lagi kan. Cuba tiba-tiba jambil mana hilang. Kemudian bila saya masuk universiti itu mungkin agak terbuka sedikit. Maksudnya masa tu zaman universiti, siapa masuk universiti masa tu hebat tau. Hebat lah. Orang pertama menghantar anak ke universiti lah almarhum ayah saya. Abang Yusof tu. Abang Yusof tu orang pertama masuk universiti UKM. Dia anak pertama masuk. Lepas tu adalah Haji Suyut, kemudian Hailani, Razali, tu later lah. Kemudian dia orang nampak bila kehidupan di universiti ni, so motivasi untuk belajar tu. Tapi saya semasa saya di tingkatan 6, saya ada usaha buat tuition di kampung ni, di Balai Raya. Budak-budak muda? Budak sekolah. Budak-budak tak adalah budak sekolah. Saya budak sekolah kan. Masa tu saya baru lepas SPM, lepas STPM. Kemudian masa saya menunggu keputusan SPM, saya mengajar di Munshi. Saya mengajar sementara di Munshi. Di situ saya panggil budak-budak kampung ni, saya belajar. Jadi, motivasi untuk belajar, untuk berjaya dalam pendidikan tu kurang sedikit. Pertama sekali kampung ni tidak ada sekolah kebangsaan. Sekolahnya di tempat jauh. Untuk pergi ke sekolah mereka kena jalan kaki, kadang-kadang naik basikal. Jauh jugalah kan. Jauh juga. Sebab ni sekarang naik motor. Betul. Senang, betul. Jadi pada waktu itu agak ramai juga penduduk kampung ni yang sebaik saya yang tidak masuk sekolah, yang tidak bersekolah. Apatah lagi selepas sekolah kebangsaan tak pergi ke sekolah menengah. Lagilah. Memang yang kebangsaan memang tak ramai. Betul. Saya di kelas saya sampai darjah 6 tu ada 30 lebih, 31 ke 32 orang kawan sekelas. Yang masuk sekolah menengah tak sampai 6 ke 7 je. Oh ya. Betul. Yang lain terus kerja lah. Yang lain masing-masing lah kerja kampung, kalau perempuan kahwin, paling-paling pun di sekolah agama. Kalau sekolah agama diteruskan darjah 6, lepas darjah 6, darjah 7, darjah 8, darjah 9. Tapi darjah 7 masih di situ tak silap saya. Darjah 9 dah ada ke Sungai Tawar. Dia tak ada. Sejak dulu tak ada kan, darjah 7, 8 dah tak ada kan. Di ke Sungai Tawar. Darjah 7, darjah 8, darjah 9, maknanya 15 tahun. Maknanya dia Sanawi berapa? Sanawi 3. Kalau darjah 10 tu baru Sanawi 4, Rabiq Sanawi. Rabiq Sanawi tu macam ayah saya tu, Ustaz Darno tu Rabiq Sanawi. Dia menjadi guru. Rabiq Sanawi jadi guru. Dia maknanya laluan sekolah agama lah. Dia tak pergi sekolah menengah, sekolah menengah, dia pergi sekolah agama. Dia jadi guru lah, guru agama. Gitu. Jadi soalan saya tadi tu, maksudnya tak ada motivasi sajalah. Masih kalau yang remaja salah laku ke, merokok ke, belum ada? Ada juga. Contohnya sebab dia tak ada, dulu tidak ada hiburan. Permainan pun kurang. Tak macam sekarang dengan gadget-gadget semua kan. Main daun trop itu biasalah. Saya pun main juga daun trop. Tapi taklah sampai kepada berjudi. Main daun trop tu kadang-kadang sampai pukul 2, pukul 3 pagi main daun trop. Tapi saya main daun trop itu sebab kita tak berjudi. Walau alam lah, agaknya saya pandai matematik sebab saya main trop. Ya. Betul. Sebab saya main trop kalau dulu bang saya pandai sungguh. Memang saya pandai sungguh. Saya kalau main tu tak pernah kalah lah, mesti menang ya. Sebab main trop tu ada kiraan-kiraan semua kan. Walaupun dia tak berjudi, tapi ada kiraan-kiraan dia. Dan saya tengok kawan-kawan saya yang pandai-pandai matematik kat universiti itu pun, dia pandai main trop. Dia satu main trop, satu kedua chess. Catur. Otak lah, dia main otak. Dia main otak. Catur ataupun main haji tu. Main haji tu kat simpang KRT sekarang ni, dulu ada jembatan tu. Dia ada tempat duduk-duduk. Situ kita main kita main kat situ. Tapi taklah sampai kepada berjudi. Merokok tu ada,
tapi gejala dadah tu kemudian selepas saya tu ada beberapa, dan kemudian daripada itu pada masa saya remaja dadah tu boleh katakan tak adalah, boleh katakan tak ada. Cuma kalau ada pun ganja ni ialah taklah seserius dadah sekarang ni kan. Dulu ada juga, tapi yang saya lihatlah orang tua-tua dulu semasa di masjid, kami dikerah ke masjid. Pak Kabib tu lah, Pak Imam Kabib tu, kami ngaji di sana. Saya ngaji di rumah Pak Imam Kabib, di rumahnya tu, bukan kat masjid. Dulu tak ada mengaji di masjid. Kami pandai Quran ni di rumah Pak Kabib tu lah. Dan yang mengajar saya bukan Pak Kabib tu. Yang mengajar sama ada Bik Salih ataupun Leha ni. Oh ya? Leha ni yang betul-betul mengajar. Saya pandai Quran ni sebab tu saya hormat kat dia. Guru Quran saya ialah Leha ni. Oh, ya. Leha ni sebab tu saya apa pun dia tu tetap guru saya. Kita macam mana guru tu kita mesti hormat. Dia nak sulung sebabnya? Bukan, dia nak sulung Mak Sohib. Oh, tapi dia atas lah. Mak Sohib, Sonep, Leha. Ya, okey. Yelah Mak Sohib, Pak Sonep pun mengajar kami jugalah. Tapi kebanyakan ni yang mengajar saya ialah Leha ni. Saya mengaji macam sekolah agama tadi. Darjah 3 saya belum mula ngaji. Darjah 3, 4, 5. Darjah 5 saya khatam. Sampai Pak Kabib kata, ngaji ni macam Jamil tu, dia kata. 2 jam khatam, dia kata. Memang saya laju. Alhamdulillah, tak tahulah Allah Ta'ala beri saya kecerdasan yang baik lah, agaknya lah. Saya mengaji memang cepat khatam. Lambat mula, tapi cepat khatam. Tiba-tiba je, dah khatam dah. Jadi, dan itulah bila saya ke sekolah Alam Shah, saya mengambil sains, STP masa tu belum STPM lagi. STP saya mengambil 4 mata pelajaran, general paper ni pengajian am. Kertas am dulu panggil. Dulu bukan pengajian am, dipanggil kertas am ataupun general paper. Bahasa Inggeris general paper. Saya dalam Melayu, di Alam Shah dalam Melayu. Kemudian saya ambil fizik, kimia, matematik terdiri ambil 2. Matematik tulen dan matematik gunaan. Sebab saya tak suka biologi. Biologi saya skip biologi. Saya ambil double maths. Selepas lulus STP saya masuk Universiti Melaya. UM Fakulti Sains Universiti Melaya. Di Universiti Melaya itulah saya mengambil matematik dan fizik. Dan saya terus mengambil diploma pendidikan sekali. Saya punya degree in sejarah sarjana modern sains dengan pendidikan. Jadi saya tak perlu buat pendidikan. So bersekali. 4 tahun tu sekali dengan pendidikan. Sebab memang cita-cita jadi guru lah. Tak macam mana tak. Memang suka sangat nak menjadi guru. Tapi ayah bukan guru kan? Ayah saya bukan. Bukan kan? Bukan. Tapi doktor rasa, kenapa ayah boleh ada kecenderungan macam tadi dia hantar orang yang pertama hantar pergi sekolah, orang di universiti. Doktor rasa kenapa dia ada kecenderungan tu? Saya pun tak tahulah. Mungkin dia, ayah saya ni dia lahir di Indonesia. Dia anak tunggal. Bila dia dalam sekitar 16 tahun begitu, ayah dia meninggal dunia. Ayah dia meninggal, mak dia kahwin lain. Bila mak dia kahwin lain tu, dia hijrah ke Melaya. Umur 16 tahun tu dah hijrah ke Melaya. Maknanya umur 16 tahun mak dia masih muda lagi lah. Jadi mungkin pada waktu itu dia memang nak bekerja, nak cari kehidupan berkeluarga sebagainya. Tapi mungkin saya ini dan adik-beradik semualah, dia jin, kalau boleh kata jin, keturunan tu daripada nenek saya. Ibu kepada ibu saya, Supiah. Dia tak sempat pergi haji dulu. Supiah ni dulu guru. Semasa di Indonesia tu dia guru. Dia ni ada yang arwah ibu kata dia ni dulu ada keturunan Raden, raja-raja apa semua kan. So jadi guru dan dia kahwin dengan datuk saya Haji Hashim tu.
dia masih mengajar. Dia boleh tulis baca. Boleh tulis baca bahasa Jawa kuno tu. Yang ono coroko tu. Dan kebetulan Pak Long saya, abang pada ibu saya yang sulung, Haji Ahmad Damanuri, ayah kepada Dr. Qudri. Dia tu pun pandai tulis Jawa orang cakap. Sebab dia pindah ke sini umur 8 tahun. Dia dah bersekolah di sana. Dah ada sekolah 2 tahun lah. Umur 7 dan umur 8 tahun. Dah bersekolah di sana, mana dia sudah pandai menulis. Semasa dia mengaji di Perak, Temuh Perak, dia selalu berutus surat dengan ibu dia, nenek saya itulah, dalam tulisan tu. Barangkali lah kalau nak dikaitkan, itulah mungkin lah, tapi saya pun tak tahulah bagaimana. Lepas tu doktor habis sarjana muda? Habis sarjana muda dengan beasiswa daripada Kerajaan Negeri Selangor, saya ditawarkan bekerja mengajar di sekolah Kuat Aziz pula. Balik ke sekolah Kuat Aziz, sekolah lama saya. Itu pilih sendiri ke dia? Bukan, bila habis je, kebetulan pengetua semasa saya sekolah Kuat Aziz tu, Cikgu Saranom, almarhum Cikgu Saranom Kalimun. Bila saya keluar universiti, dia masih menjadi pengetua di situ. Dia masih jadi pengetua di situ. Saya jumpa dia. Cikgu, saya dah habis tamat universiti dan saya buat pendidikan. Kalau cikgu nak saya mengajar di sini, saya more than happy lah. Dia terus dia call dia punya sahabat dia, Kamarudin Mansur. Kamarudin Mansur ni pegawai di JPN Selangor yang buat penempatan guru-guru. Dia nak, okey saya nak ni budak ni mengajar di sekolah saya. Sebab tu saya mengajar di sekolah Kuat Aziz Sawanam. Saya mengajar di situ. Memang saya diberi mata pelajaran matematik tambahan dengan fizik. Matematik tambahan dan fizik. Dan saya diberi kelas yang paling tinggi, iaitu kelas 5 sains 1. Kelas 5 sains 1 ini kalau nak jadi motivasi lah kepada anak-anak, kepada yalah rakan-rakan ataupun bekas murid saya. Saya dapat mencipta rekod di sekolah itu bila saya mengajar matematik. Sebelum saya masuk tu, the best percentage of passes lulus matematik tambahan tu sekitar 50% je. Lulus 50% sebab yang lain semua gagal untuk subjek tu. Tapi tahun pertama saya masuk sekolah tu, saya dapat meningkatkan peratus kelulusan matematik tambahan sekolah itu pada 85%. Tinggi kan? Daripada 55 kepada 80 dan 30% kenaikan. Sebab apa? Saya mengajar betul-betul saya menggunakan teori dan kaedah pengajaran pedagogi yang betul lah yang saya dapat masa di universiti. Di universiti itu jadi saya mengajar saya bukan mengajar untuk peperiksaan, tapi mengajar untuk budak pandai matematik. Dan ternyata sebagai contoh dalam tahun saya masuk tahun 80, saya mengajar SUA 80, keluar 84 4 tahun tu. Ada 1 tahun tu 83 sebelum saya keluar. Saya dapat hantar murid-murid saya daripada 30 masuk universiti. Lepas SPM dapat universiti, dan saya dapat menghantar 6 orang pelajar saya keluar negara. Satu pencapaian yang ialah saya kena keputusan cemerlang lah kan. Ya, betul. Saya tak lama di Kuat Aziz dan saya sangat aktif lah di Kuat Aziz. Ada 7 jawatan saya tak silap. Kat sekolah di sekolah tu 7 jawatan yang saya pegang. Lepas umur berapa tu kira? 25 kan? 23-24. Awal lah. 23-24 gitulah. Sebab saya fresh. Saya tak pernah gagal maknanya tidak pernah saya terus keluar universiti mengajar. Terus mengajar. Tak ada menganggur, tak ada apa. Saya belum dapat keputusan peperiksaan akhir Universiti Malaya pun, saya dah mula kerja dah. Dah mula kerja. Maknanya saya dah ditawarkan kerja di Kuat Aziz itu sebelum saya dapat keputusan. Tapi bila dapat keputusan tu, dalam kat hati ni takut kalau tak lulus kan. Kalau tak lulus saya kena masuk balik. Masuk balik universiti. Jadi alhamdulillah
lulus. Saya terus mengajar sampai 4 tahun. Tahun 84 saya ditawarkan bekerja di lembaga periksaan. Pada waktu itu saya pun sebenarnya tidak berniat lah nak bekerja di lembaga periksaan. Ada satu iklan kekosongan jawatan di lembaga periksaan sebagai pakar matematik. Oh, sebagai pakar matematik. Pakar matematik, penolong pakar matematik. Yalah, pakar matematik, lepas tu penolong pakar, lepas tu jadi pakar matematik. Kerjanya buat soalan matematik untuk peperiksaan UPSR, PMR, SPM. UPSR, SRP, SPM. Saya buat selama itulah, saya buat kertas soalan. Budak-budak yang mengambil SRP, lepas tu PMR, lepas tu SPM. Saya lah buat soalan tu. Daripada tahun 84. Daripada periksa apa? Daripada UPSR UPSR sampai SPM. Bermula tahun? Bermula tahun 84. 84. 84 saya dah bekerja di lembaga periksaan. Buat kertas soalan. Matematik. Mathematics. Ya, matematik dan statistik lah. Dan perniagaan. Matematik. Soalan saya pun doktor buat lah. Saya 88. Saya lahir 88. Examnya 2000. Tahun 2000. Dah lepas dah. Dah tak buat lah. Oh, SPM 2000. Bukan. UPSR? UPSR 2000. Bukan saya dah. Bukan saya dah. Orang lain dah. 2000 saya dah balik PhD dah. Oh ya. 2000 saya balik. Kemudian saya tahun 90 saya buat masters di UKM, master dalam bidang pengukuran penilaian lah. Itu bidang matematik lah tu? Pengukuran tu? Pengukuran penilaian ni dia bidang pendidikan sebenarnya, bukan matematik. Tetapi banyak di situ ialah matematiknya. Sebab pengukuran tu banyak matematiknya lah. Statistiknya banyak tu. Sebab untuk buat apa ni, dia kena teori-teori apa semua tu kena ada statistiknya lah. Jadi ambil master masa kerja di lembaga peperiksaan? Masa di lembaga peperiksaan dengan gaji penuh. Cuti belajar gaji penuh di UKM. Saya masuk UKM pada waktu itu seramai 45 orang yang masuk sama. Yang lulus pada tahun yang sama mengikut programnya 2 tahun. Dia 2 tahun masa. Yang betul-betul tamat pengajian 2 tahun tu 5 orang je. Yang 45. 2 orang je? 5 orang. 5 orang je. Jadi maknanya alhamdulillah saya dapat supervisor yang baik, Profesor Dr. Razak Habib, dia juga orang matematik. Dia supervisor dengan baik lah. Dan saya lulus. Lepas tu saya masuk balik lembaga periksaan balik. Masuk lembaga periksaan balik, masih lagi buat kertas soalan, amat tambahan dan beberapa jawatan penting lah di lembaga tu. Lepas tu saya seronok keluar negara, pusing mana-mana dengan master tu. Sampai saya diperingatkan oleh Dr. Kodri. Dr. Kodri dia dah balik daripada buat PhD di Sussex, England. Dia peringatkan saya dah 7 tahun tau, daripada 92 sampai 97, 5 tahun lah. 5 tahun saya seronok pergi rata luar negara, sampai berpuluh-puluh negara saya pergi lawat. Bentang kertas kerja, ada seminar, macam-macam lah. Sampai Dr. Kodri peringatkan saya, Amil, sudah stop, kata, pergi buat PhD. Lepas tu 1990, hujung 97, saya ke UK, saya buat PhD dalam bidang yang sama juga. Pengukuran penilaian di University of Manchester, England. Saya bawa lah anak saya 6 orang, yang 2 tinggal. Masih dah besar ke 2 tu? 2 dah masuk asrama dah tingkatan 4. Yang sulung tingkatan 4, yang nombor 2 tingkatan 1. Habis kalau balik, dia balik mana? Balik cuti, balik rumah mbahnya sini lah, ataupun rumah nenek yang sana. Tapi cuti ujung tahun, 2 tu saya bawa ke UK. Cuti ujung tahun, cuti ke sana. Dia prefer macam tu, okey lah, kita hormat lah. Saya balik daripada UK, dapat PhD, saya balik semula ke lembaga periksaan. Saya ditawarkan 3 tempat. Sama lembaga periksaan, matrikulasi ataupun bahagian pendidikan guru. Sebab di situ ada peperiksaan semua. So saya memilih untuk balik ke lembaga periksaan juga. So selepas saya ada PhD, saya dah tak buat soalan lagi, tapi saya jaga data, jaga dasar, jaga parlimen, jaga macam-macam lah dari situ. Jaga parlimen tu macam mana tu? Jaga parlimen dia begini, soalan-soalan parlimen
sama ada soalan ahli parlimen, soalan yang berkenaan dengan peperiksaan, soalan dengan yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan peperiksaan, saya yang buat jawapannya. Saya menyediakan jawapan untuk menteri. Betul, memang itu. Semua soalan-soalan di parlimen itu jawapannya disediakan oleh pegawai. Oleh pegawai kita sediakan. Ini apa saja soalan? Yes, semua sekali. Semua kementerian. Semua kementerian jawapan itu disediakan oleh pegawai. Kalau berkaitan dengan pendidikan guru, bagian pendidikan guru. Kalau berkaitan dengan kepimpinan. Kalau berkaitan apa, gitulah. Tapi dia ada tim penyelidik dia lah. Ya, betul. Dia ada unit ataupun sektor yang menjaga parlimen, menjaga hal ehwal parlimen, maknanya menjaga hal menteri semualah. Kalau ada soalan apa semua, kita yang sediakan jawapan. Data-data tu mana menteri nak ingat kan? Menteri tak boleh ingat, menteri tak boleh ingat data-data apa semua tu. Kan cantik je jawapannya kan, sebab kita sediakan. Yang selebihnya jawapan tambahan itulah menteri jawab sendiri. Tapi kadang-kadang kita ada kat belakang, kita supply pegawai ada kat belakang parlimen tu. Jadi banyaklah pengalaman hidup ni, Hakim. Saya lebih bersyukur lagi apabila saya dah lama di lembaga peperiksaan, Tan Sri Ghaffar minta saya bertukar, mungkin dalam pusingan kerja ke begitu, ataupun Tan Sri Ghaffar ni dia nak asah lagi saya dalam bidang pengukuran penilaian. Dia nak saya mahir ataupun menguasai ilmu tentang kepimpinan dan pengurusan. Sebab itu saya dipindahkan dinaikkan pangkat menjadi timbalan pengarah latihan di Institut Amin Baki. Institut Amin Baki ialah bahagian yang memberi latihan kepimpinan dan pengurusan kepada pemimpin pendidikan, daripada guru besar, pengetua, pengarah IPG, itu dilatih di IAB. Saya menjadi timbalan latihan. Di situlah saya membina pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam kepimpinan dan pengurusan. Nah, di situ saya belajar tentang kepimpinan instruksional, kepimpinan kepimpinan transformatif dan sebagainya. Di situ saya belajar 3 tahun. Lepas tu saya ke bahagian pengurusan sekolah harian, timbalan juga, timbalan dasar, menjaga dasar dan pentadbiran. Di situ bahagian pengurusan sekolah harian ini dia mengurus lebih 10,000 sekolah di seluruh Malaysia. Di situ pengalaman pengurusan pula. Tadi di IAB kepimpinan. Sebelum itu peperiksaan. Soalan dan dasar-dasar apa semualah. Prinsip-prinsip penilaian sebagainya itu saya pelajari di lembaga peperiksaan. Kepimpinan dan pengurusan teorinya di IAB, Institut Amin Baki. Tapi operasinya, praktikalnya di bahagian pengurusan. Di situlah kita dicabar betul-betul nak ada selesaikan masalah sekolah ni, ada masalah macam-macam, 1,001 macam masalah. Kita selesaikan. Maknanya mengcantiklah. Saya belajar ilmunya di IAB, saya amalkan di bahagian sekolah, pengurusan sekolah harian. Dan nanti dia punya, bila saya jadi pemimpin betul, saya jadi CEO Majlis Peperiksaan. Saya bersara di Majlis Peperiksaan. Di situlah yang saya mendapat ilmu, pengalaman, kemahiran dan sebagainya itu daripada pelbagai tempat itu sebelum saya bersara. Dan bila saya bersara dilantik Pak jadi Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Betul. Laju sangat tu. Laju sangat. Daripada tadi tu doktor, daripada sebelum timbalan tu, level tu masa tu apa? Sebelum timbalan tu kira tinggi lah kan? Yalah tinggilah. Tinggal 54. Sebelum naik timbalan tu? Sebelum timbalan saya ketua sektor. Memang saya ikutlah daripada bawah. Ketua jabatan? Ketua sektor. Ketua sektor. Dia dalam bahagian tu, dalam satu bahagian, katalah lembaga peperiksaan tu. Lembaga peperiksaan tu ada pengarah, timbalan pengarah, ketua sektor, ketua unit kecil. Doktor terus naik ke? Saya daripada bawah. Daripada lembaga peperiksaan tu, lepas guru tu, guru saya jadi penolong pengarah. Dipanggil penolong pengarah.
Dah tinggi terus lah. Dia penolong pengarah tu paling rendah sekali lah. Dia pegawai-pegawai biasa dia 41 tu dipanggil penolong pengarah. Penolong pengarah naik kepada ketua penolong pengarah. Okay. Ketua penolong pengarah tu ketua unit. Dia ketua unit dalam satu unit. Unit tadi paling bawah unit, kan? Ya, unit tadi, unit. Dia ada juga unit kecil. Unit kecil tu 41 lah, ada yang dia bukan 40, kadang 44 begitu. Naik lagi 48 ketua penolong pengarah tadi. Grade 48 ketua penolong pengarah. Atasnya lagi lah ketua sektor. Sektor tu atas daripada unit. Di bawah sektor tu ada 4 unit, 5 unit, 6 unit lah. Dia dipanggil ketua sektor. Ketua sektor tu selalunya 52 lah, grade 52. Saya semua melalui tu. Daripada 41, 48, 52, 54. Timbalan pengarah tu 54. Grade 54 di IAB tu. Timbalan pengarah. Semasa di lembaga peperiksaan saya pegang 2 sektor lah, sektor dasar dan sektor pembinaan ujian. Kemudian kalau sektor tu nombor 3 dari atas nombor berapa ya? Ada lagi ya. Tadi ya. Unit, sektor, lepas tu timbalan, lepas timbalan pengarah, atas pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, gitulah kalau dalam DG itu. Tapi kalau yang CEO tu belah mana? CEO bila CEO ini badan berkanun. Majlis Peperiksaan ini satu badan yang ditubuhkan di bawah Akta Badan Berkanun di luar daripada kementerian. Maknanya dia bukan di bawah ketua pengarah, tapi di bawah menteri. Majlis Peperiksaan itu ditakbirkan dengan sebagai badan berkanun yang dia diberi wang permulaan sebanyak 5 juta tahun 80 berapa ya. Dan dia bergerak sendiri. Majlis Peperiksaan Malaysia tu bergerak sendiri. Dia bukan bawah lembaga peperiksaan tadi? Bukan. Dia satu entiti di luar. Di luar. Bawah menteri direct. Di bawah menteri direct. Jadi saya tadi tu daripada timbalan pengarah bagian dasar, saya dipinjamkan. Ke Majlis Peperiksaan untuk menjadi CEO. CEO ni paling atas ke apa? Paling atas lah. CEO ni paling atas? Paling atas di untuk Majlis Peperiksaan Malaysia? Ya. Dari segi eksekutifnya, dia paling atas lah. Ketua eksekutif Majlis Peperiksaan. Tapi dia ada satu lagi yang dipanggil Majlis Peperiksaan. Majlis Peperiksaan ini ada ahlinya, ada ahli majlisnya. Seramai 20 lebih yang diketuai oleh Naib Chancellor. Seorang Naib Chancellor. Saya sempat 2 Naib Chancellor lah. Naib Chancellor Universiti Awam di Malaysia. Itulah dia. Saya banyaklah belajar di situ, belajar memimpin, yang betul-betul cabaran memimpin ialah di Majlis Peperiksaan tu lah. Sebab semua tu kepada saya lah sebagai ketua eksekutif lah. Yang kira menguruskan berapa staff tu? Saya tak ramai. Majlis Peperiksaan ada 144 staff, tak ramai. Dia jawatan Jusa, jawatan utama sektor awam, Jusa. Di situ dia terus di Jusa pun ada Jusa CBA. Doktor? Saya masa tu Jusa C daripada 54 DG 54 naik pangkat kepada Jusa C. Sekarang ya Jusa B dah. Jadi pengalaman memimpin, mengurus tu di situlah, dan banyaklah cabaran-cabaran yang alhamdulillah dapat melepasi semua cabaran yang saya hadapi lah. Banyak juga yang tak perlu aku saya cerita di sini. Kawan-kawan tahulah. Tapi sebagai panduan lah doktor. Okay. Panduan macam mana doktor menghadapi cabaran dalam alam pekerjaan tadi tu? Oh, betul. Itu pada peringkat kita berada di bawah sebagai subordinate orang bawah. Cabaran, saya mengatasi cabaran itu dengan berbincang lah.
bincang sebab kita pemimpin ini di mana-mana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kan. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan ditanyakan atas kepimpinan kamu. Bila begitu, bila kita berada di bawah, kita memimpin tu maknanya kita memimpin orang bawah kita. Di bawah kita ada orang bawah kita. Kita juga ada di ke samping kita yang yang sama dengan kita. Setara. Ada juga atas kita, kan. Jadi cara saya ialah saya berbincanglah dengan rakan-rakan sebaya saraf dulu. Lepas tu kita bawa masalah itu kepada atas. Dan saya pendekatan saya dia memimpin apa-apa ni, dia mengurus ni. Dia, kalau kita lihat teori kepimpinan tu, dia ada banyak. Ikut kita lah. Kadang-kadang kita kena jadi, ada orang istilah kena jadi macam gagak. Gagak burung dia burung gagak tu kacau sana kacau sini kan. Ada gagak. Kata kadang-kadang ada baiknya, kadang-kadang orang tak suka lah, kan, gagak, kan. Kadang-kadang ada helang ni dia dapat pantan nampak sharp. Jadi pemimpin macam tu, kan. Kadang-kadang dia tak perlu, dia pakai hantam je. Itu helang. Ada siapa pemurai ke apa siapa. Tapi yang paling baik dia kata ialah gaya kepimpinan burung hantu. Burung hantu. Pernah dengar. Mengapa burung hantu tu? Burung hantu dia kan dia boleh pusing 300 boleh pusing, kan. Nampak tak? Walaupun dia berada tidak bersama dengan orang dia, tapi dia boleh tahu, boleh nampak. Burung hantu dia boleh pusing gitu, walaupun dia siap je. Dia tapi mangsa dia tikus, kan. Walaupun dia nampak tapi dia dah sebenarnya dia aim tu. Sampai masanya pap dia pergi. Orang-orang yang nak apa dia. ada macam-macam lah gaya kepimpinan yang mengikut kita. Terpulang. Ada gaya kepimpinan laser spare ni orang relax dia, apa ni, ikut orang ikut sana ikut. Dia tak ada apa ni, tak ada pendirian. Ada orang autokratik. Teori kepimpinan autokratik ni dia je betul, orang salah. Dia kuku besi, kan. Kuku besi. Autokratik ni kuku besi. Tapi orang suka dengan gaya kepimpinan demokratik. Tapi tidak semestinya. Bukan kita ni terlalu demokratik sangat pun tak boleh. Untuk berjaya tak boleh demokratik sangat. Dia gabungan aja. Kena juga. Ada masa sesekali kita kena jadi lang juga. Kalau mata sap. Begitu. Satu lagi kalau kita menjadi pemimpin ni, nak apa-apa sajalah dalam pekerjaan kita, kan. Kalau ikut kata pendekar, orang pendekar ni, ini arwah almarhum Pak Tarekat ni, dia ngajar kita. Kalau orang kan, orang nak pukul kita, kan. Orang nak pukul kita, kau mesti steady je. Dia kata lebih baik kau duduk bersila gitu. Buat gitu. Orang nak serang kau, kan. Ini pendekar dia pendekar. Pak Tarekat tu pendekar. Dia bagi nasihat kepada kami lah. Kalau orang pusing apa, kan, kau jangan lawan dia. Kau duduk diam je, bersila, duduk, dia kata. Jangan duduk. Jadi kalau dia rapat, pegang kaki dia, mesti dia jatuh. Dia kata, kau jangan lawan, duduk je. Sampai masa agak-agak leka, tarik kaki dia, jatuh je, mesti jatuhnya. Diumpamalah, dia diumpamakan kalau kita dalam sesuatu apa, orang nak apa kita buat tak tahu, diam je. Sampai masa bukan tujuan kita nak jatuhkan dia, tak, tapi dengan sendirinya dia akan hormat kita. Satu lagi, dia kata kalau kita kadang-kadang kita tengah duduk makan apa ni, diam-diam lalat tau. Lalat pusing. Memang very irritating, kan. Lingkap sini, kan. Tapi jangan gitu. Kalau kita buat gitu, kita penat. Ya, betul. Kan. Dia kata lebih baik kita diamkan je. Carilah pukul pukul tu. Lalat macam mana pun, walaupun aktif macam mana, dia akan hinggap. Bila hinggap, mati dia.
Okey. Tunggu masa lah. Tunggu masa. Okey, masa kau tak apa. Sampai masa nanti, okay. InsyaAllah kau tahu apa yang saya buat ni. Mungkin masa ni kau rasa salah kan? Apa yang aku buat ni salah kan? Tapi tengoklah nanti. Satu hari kau tahu sendiri. Kau tahu sendiri apa yang aku buat ni betul. Itulah lebih kurang. Okey doktor. Saya nak sembang doktor panjang lagi, tapi insya-Allah kita akan buat pada sesi yang lain. Jadi untuk sesi kali ini kita berhenti pada doktor habis menjadi CEO di Majlis Perpustakaan Malaysia lah. Jadi sebenarnya ada banyak lagi ilmu-ilmu yang kita boleh banyak sebenarnya, banyak sangat. Banyak sangat. Jadi terima kasih banyak doktor untuk sesi kali ini. Banyak. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh hoi.